بهم ولجميع علماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ونسأل الله تعالى الاستقامة وتمام العافية والحكمة والصحة والعافية والمحبة الجامعة وسلامة الدارين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para jamaah sekalian, insyaAllah malam hari ini kita akan teruskan kembali pengajian kita daripada tafsir At-Tafsirul Munir, karangan daripada Sayyid Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihina fid darain Allahumma amin. Muka surat 47. Sila Puan Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat orang beriman dan ganjaran orang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan solat dan menafkahkannya sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah 1 hingga 5. Naam. 5 ayat ini menjelaskan tentang karakteristik ataupun ciri-ciri orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ini ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Ciri yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ciri-ciri orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, yang diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang telah sampai kepada kesempurnaan dan kemuncak daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri mereka yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Ini adalah ciri-ciri yang pertama, beriman kepada yang gaib. Dan sesuatu yang paling gaib daripada seluruh apa yang gaib adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha gaib, maka dia telah memiliki salah satu di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang gaib itu bukan setakat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga tergolong sebagai mughayyabat atau perkara-perkara ataupun benda-benda yang gaib, wajib juga kita beriman kepadanya. Oleh yang demikian, di dalam kaedah ataupun prinsip-prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, ada 3 pembahasan asas yang diperbincangkan di dalam kitab akidah kita. Yang pertama adalah tentang ilahiyat, dan ianya adalah berkenaan dengan perkara-perkara ketuhanan, dan perkara-perkara ketuhanan ini juga mencakup perkara-perkara mughayyabat, perkara-perkara yang gaib, di mana kita wajib untuk beriman kepadanya, yakin kepadanya. Yang kedua adalah nubuat, dan yang ketiga adalah sam'iyat. Maka pada penggal pertama ini, pada pembahasan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salah satu di antara ciri seseorang yang bertakwa, yaitu orang yang telah sampai kepada kemuncak daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Sama ada beriman itu dengan tasdiqum bil qalbi, pembenaran di dalam hati kita, ataupun iqrarum bil lisan, iqrar dengan lisan kita, wal amalu bil jawarih. Demikian juga mengamalkan dengan tubuh badan kita melalui hukum hakam ataupun amal-amal syariat kita. Yang kedua adalah wa yuqimuna shalah, mendirikan salat.
dengan sempurna. Sempurna rukun syarat dan juga adab-adabnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Demikian juga menginfakkan sebagian daripada harta yang telah dianugerahkan ataupun direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iqamatus shalah itu adalah hablum minallah, hubungan yang terus bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah hubungan antara sesama makhluk. Bukan setakat kepada manusia saja, tetapi kepada seluruh alam semesta ini. Kita diperintahkan untuk menginfakkan. Infak itu adalah simbol perbuatan baik ataupun simbol kepada hubungan yang baik antara diri kita dengan alam semesta. Bukan setakat kepada sesama manusia sahaja, tetapi juga kepada seluruh alam semesta, kepada persekitaran, lingkungan kita kena jaga. Gunung ganang kita kena jaga, sumber-sumber air kita wajib kita jaga dengan mengeluarkan kos perbelanjaan, dan itu adalah bagian daripada cara kita untuk berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana balasan daripada kebaikan kita kepada mereka akan kembali kepada diri kita juga. Tetapi masalah yang berlaku saat ini, tengoklah gunung ganang di seluruh dunia ini dah rosak. Sumber-sumber air juga dah rosak. Yang sepatutnya kita jaga, kita pelihara, sekarang dah rosak. Maka wajib kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita, bukan setakat untuk kita berikan sebagai infak ataupun sedekah ataupun zakat kepada manusia semata-mata, tetapi juga untuk seluruh alam semesta, untuk menjaga persekitaran. Seterusnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman juga kepada apa yang telah diturunkan kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, demikian juga kitab-kitab terdahulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga yakin berkenaan dengan akhirat, hari kebangkitan, mizan dan lain sebagainya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang senantiasa akan berada dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga lah orang-orang yang senantiasa beruntung, sama ada di dunia demikian juga di akhirat. Jadi ini adalah gambaran secara umum tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Bila mana kita telah berada pada golongan daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 ayat ini, maknanya insyaallah kita akan selamat dunia demikian juga akhirat. Naam. Baca kiraan Ibu saya. Tak perlu, terus pergi je ke tafsir dan penjelasan. Tafsir dan penjelasan. Maka basmalah adalah pernyataan bahawa semua yang terdapat di dalam surah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seorang manusia. Dia menurunkannya dengan rahmatnya untuk menunjuki manusia pada apa yang mengandung kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tak ada keraguan bahawa basmalah termasuk ayat dari Al-Quran, dengan ijma' para sahabat yang berusaha keras pada waktu mengumpulkan mushaf untuk tidak menuliskan di dalamnya sesuatu pun yang bukan Al-Quran. Naam, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memulakan suratul Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh isi kandungan Al-Quran ini memang sememangnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai firman. Dan ini adalah salah satu di antara adab ubudiyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sebagai insan-insan yang bertuhan, memiliki agama, maka sepatutnya lah kita kena menyebut ataupun mengingat Tuhan kita sebelum melakukan apa-apapun jua dalam kehidupan kita, sebagai tanda yang kita ini bertuhan. Dan tujuan yang lain adalah untuk memastikan agar setiap apapun yang kita lakukan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, menerusi sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, ay qati'ul barakah. Segala sesuatu yang diharapkan kebaikan di dalamnya yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka akan terputuslah keberkatannya.
dalam perkara-perkara yang baik lah. Adapun dalam perkara-perkara yang makruh, apatah lagi yang haram, na'udzubillahi min dzalik, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim hukumnya haram. Contohlah, merokok. Ambil rokok, hisap rokok, bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah, hukumnya haram. Sebab rokok itu adalah perkara yang dilarang dalam agama. Walaupun para ulama berbeza pendapat berkenaan dan hukum hakam rokok ini, antara mengharamkan dan memakruhkan. Tapi kalau ikut fatwa-fatwa para mufti, majoriti yang ada kat dunia ini, majoriti di antara mereka mengharamkan rokok. Jadi kita tidak dibenarkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mana kita merokok. Demikian juga na'udzubillah min dzalik, mencuri misal, nak mencari keberkatan daripada apa yang dia curi, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillah min dzalik, itu maksiat. Maksiat di atas maksiat. Jadi sekurang-kurangnya perbuatan yang kita dibenarkan untuk mengucapkan basmalah adalah perkara-perkara yang bersifat harus ataupun mubah. Dalam bahasa Melayu mubah ataupun harus. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia harus itu maknanya wajib lah. Macam itu. Adapun perkara yang haram ataupun makruh, maka tidak dibenarkan kita membaca basmalah sebagai muqaddimah ataupun permulaan daripada perbuatan berkenaan. Nah, Allah memulai surah ini dengan huruf-huruf muqatta'ah untuk mengingatkan kepada sifat Al-Quran dan mengisyaratkan kepada kemujizatannya, menantang untuk mendatangkan surah terpendek yang serupa dengannya dan membuktikan secara pasti bahawa dia merupakan kalam Allah yang tidak tertandingi oleh sesuatu pun dari kalam manusia. Seolah-olah Allah berfirman kepada orang-orang Arab yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka, mengapa kalian tidak mampu mendatangkan sesuatu yang sepertinya? Dia adalah kalam bahasa Arab tersusun dari huruf hijaiyah yang diucapkan oleh setiap orang Arab. Walaupun begitu, yang tidak mampu menandinginya. Ini adalah pendapat para ulama peneliti yang berkata huruf-huruf ini disebutkan di awal beberapa surah sebagai penjelasan akan kemujizatan Al-Quran dan bahawa manusia tidak mampu menandingi dengan membuat yang sepertinya. Walaupun dia tersusun dari huruf-huruf muqatta'ah, ini yang mereka pakai berbicara satu sama lain. Naam, itu dari sudut zahir lah. Dari sudut zahir yang nampak pada permulaan daripada suratul Baqarah alif lam mim adalah al-huruful muqatta'ah atau al-ahruful muqatta'ah. Sama aja, al-huruful muqatta'ah atau al-ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpotong-potong, yang terputus-putus, alif lam mim nun yasin dan sebagainya. Dari sudut zahir, Allah Subhanahu wa taala saja memulakan beberapa surah dengan al-huruful muqatta'ah. Tujuannya adalah untuk mencabar orang-orang Arab ketika itu untuk menandingi ataupun mendatangkan surah-surah ataupun ayat-ayat yang menyerupai dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu dari sudut zahir lah kan. Tapi dari sudut isyari ataupun dari sudut pandang daripada para aulia dalam tafsir-tafsir isyari mereka, alif lam mim demikian juga huruf-huruf muqatta'ah yang lain itu memiliki makna-makna khusus. Dan ianya tergolong sebagai bahagian daripada al-ayatul mutasyabihat. Jadi secara umum di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan atau membahagi ayat suci Al-Quran ini dari sudut makna dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayatul muhkamat dan yang kedua adalah ayatul mutasyabihat. Menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat." فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat ini menjelaskan tentang pembagian daripada seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala membaginya menjadi dua bahagian. Bagian yang pertama adalah ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Ayat muhkamat. Ayat muhkamat maknanya adalah ayat-ayat yang makna dia sangat mudah untuk difahami. Tak perlu kepada pentakwilan yang mendalam.
Daripada membaca ayat-ayat berkenaan saja, orang dah boleh faham dah, oh maksud dia sekian, sekian, sekian. Contoh misal, wa aqimus salat wa atuz zakah, dan lain sebagainya. Contoh misal, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kita dah boleh, mudah je nak faham maksud daripada ayat-ayat berkenaan. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mudah kita faham. Yang kedua adalah wa ukharu mutasyabihat. Selain daripada itu adalah mutasyabihat, di mana untuk memahami makna-makna dan kandungan daripada ayat mutasyabihat ini perlu kepada pentakwilan. Kalau ayat-ayat zahir itu dia setakat perlu kepada tafsir saja. Sebab ada perbezaan di kalangan para ulama berkenaan dengan makna tafsir dan takwil. Nanti boleh baca dalam kitab permulaan daripada kitab Al-Bahrul Madid karangan daripada Sayyidil Imam Ahmad Ibnu Ajibah Al-Hasani Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala an. Demikian juga di dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Dalam kitab Ruhul Ma'ani karangan daripada Sayyidil Imam Mahmud Al-Alusi juga disebut. Jadi tafsir itu adalah makna-makna zahir daripada apa yang termaktub dalam Al-Quran. Penafsiran tentang makna-makna zahir dipanggil tafsir. Penjelasan tentang makna-makna zahir dipanggil tafsir. Adapun berkenaan dengan makna-makna tersirat dia, makna-makna batin dia yang perlu kepada kebersihan dan kesucian hati, maka ianya dipanggil pentakwilan. Jadi sangat berbeza antara makna tafsir dan makna takwil. Makna tafsir ini mudah aja. Kita baca kitab-kitab tafsir para ulama dari sudut makna zahir kita dah boleh faham dah. Adapun pentakwilan daripada setiap ayat, terutamanya ayat-ayat mutasyabihat, itu perlu kepada kepakaran dan perlu kepada kebersihan dan kesempurnaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna-makna tersirat daripada Al-Qur'an ini diterima dari sudut syariat selagi mana tidak bertentangan ataupun tidak bercanggah dengan makna-makna zahir daripada ayat berkenaan. Dan di antara ayatul mutasyabihat adalah ayatus sifat. Ayat-ayat berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga adalah ayat-ayat yang terhimpun daripada al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus seperti mana yang kita jumpai pada permulaan daripada suratul Baqarah. Adapun dari sudut tafsir, kebanyakan para ulama memberi penjelasan kepada ayat mutasyabihat ini dengan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui makna yang dikehendaki daripada ayat berkenaan. Itu makna tafsir dia. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Sayyidil Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsir Jalalain, demikian juga ulama-ulama yang lain. Adapun dari sudut makna tersirat dia, bukan tersurat. Ini tersirat. Al-huruful muqatta'ah ataupun huruf-huruf yang terpotong, terputus-putus yang berada pada beberapa awal daripada permulaan daripada beberapa surah dalam Al-Quran, dia memiliki makna simbolik, makna rumus dan makna isyari. Kalau kita melihat kepada apa yang diterangkan oleh Sayyidil Imam Ahmad Ibnu Ajibah dalam kitab Al-Bahrul Madid, demikian juga di dalam kitab Ruhul Ma'ani dan kitab-kitab yang lain Sayyidil Imam Ibnu Arabi dan lain sebagainya, ada di antara para aulia, ini bukan ulama tapi para aulia, yang menyimbolkan ataupun mentakwilkan bahwa alif itu adalah simbol kepada lafzul jalalah yaitu Allah. Lalu kemudian lam itu adalah simbol kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian mim itu adalah simbol kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simbol kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olahnya pada permulaan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa Al-Qur'an ini merupakan kalamullahil qadim yang datang terus daripada Allah Subhanahu wa taala yang disimbolkan melalui huruf alif, lalu kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril yang disimbolkan melalui huruf lam, lalu kemudian diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disimbolkan dengan huruf mim. Boleh tak
kita meyakini makna berkenaan mengikut kaedah ilmu tafsir, boleh, tak ada masalah, sebab ianya tidak bertentangan dan juga tidak bercanggah dengan zahir daripada makna ayat itu, ayat berkenaan. Dan ramai di antara ulama yang menyokong makna-makna seperti itu. Ada juga yang mengatakan lam itu adalah simbol kepada alamul mulk. Lalu kemudian mim itu adalah simbol kepada alamul malakut, dan alif itu adalah simbol kepada alamul mulki, dan lam itu adalah simbol kepada alamul malakut, manakala huruf mim adalah simbol kepada alamul jabarut. Boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam itulah pentakwilan daripada para awliya. Kalau kita nak pergi lebih mendalam lagi daripada makna-makna al-huruful muqatta'ah, memang luar biasa. Luar biasa. Tapi sebab penafsiran kita ini hanya setakat penafsiran zahir dan menyentuh penafsiran tersirat secara sikit-sikit lah, tak seberapa mendalam, disebabkan kerana pengajian kita ini adalah pengajian secara umum, maka setakat itu jelas yang boleh kita sampaikan berkenaan dengan makna-makna tersirat. Ada juga yang menyimbolkan huruf alif itu adalah simbol kepada syariat, huruf lam itu adalah simbol kepada tariqah, manakala huruf mim itu adalah simbol kepada hakikat. Seperti itu. Naam, ini menerusi sabda baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, seperti mana yang dinaqalkan oleh Sayyidil Imam Ahmad Ibn Ajibah dalam kitab beliau di Al-Bahrul Madid. Sesungguhnya kata baginda SAW, likulli ayatin zahirun wa batilun wa batinun wa haddun wa muttala'un. Setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 peringkat makna. Makna yang pertama adalah zahir, makna yang berkenaan dengan makna-makna lahiriah, zahir dia, yang dikaji oleh para ulama dari sudut lughah, dari sudut bahasa dia, bahasa dan balaghah dia, dari sudut bahasa dia lah. Sehingga ada beberapa ulama yang mengarang kitab khas berkenaan dengan i'rabul Quran, i'rab Al-Quran. Dalam kitab-kitab itu disebutkan setiap perkataan dalam Al-Quran maksud dia sekian-sekian, asal perkataan dia sekian, lalu kemudian lawanan kata dia dan sebagainya. Kedudukan i'rab dia, mubtada khabar ke, ataupun fi'il fa'il maf'ul, ataupun sifat mausuf, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah batinun, zahirun wa batin. Batin ini berkenaan dengan kandungan hukum ahkam yang ada pada setiap ayat dalam Al-Quran. Hukum hakam di batin yang diisyaratkan oleh baginda SAW dengan makna batin. Yang kedua, haddun. Haddun ini adalah batasan-batasan. Lalu kemudian yang keempat adalah muttala'un. Muttala'un ini adalah makna-makna yang tersirat, yang disampaikan dan juga diterangkan, dijelaskan oleh para aulia di dalam kitab-kitab tafsir isyari mereka melalui pentakwilan, kaedah pentakwilan, di mana kaedah pentakwilan ini telah disusun oleh para ulama. Nanti boleh baca kitab karangan daripada Sayyidil Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala yang bertajuk, kalau tak silap, Al-Qawaidul Kasyfiyah, kaedah-kaedah ilmu mukasyafah. Ada kaedah-kaedah dia. Demikian juga kitab yang dikarang oleh Sayyidil Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala yang menjelaskan tentang makna-makna ataupun rumus-rumus setiap makna dalam Al-Quran. Ada satu kitab kecil itu, saya pernah baca dulu tahun berapa, tak ingat, tahun 2007 ke 2008. Halur rumus, menghuraikan tentang rumus-rumus ilmu mukasyafah dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh beliau melalui simbol-simbol huruf. Itu luar biasa. Tapi kalau kita
tak mantap ataupun tak kukuh dari sudut ilmu tauhid dan syariat, tidak dibenarkan untuk membaca kitab-kitab seperti itu. Sebab dikhawatiri akan membawa kepada tersalah faham. Dan bila mana tersalah faham, maka ia akan memudaratkan dan juga boleh mencemari akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Zainal Al-Zaman Syar'i mengatakan huruf-huruf itu tidak disebutkan semuanya secara terkumpul di awal Al-Quran, melainkan diulangi-ulangi di beberapa surah agar lebih hebat tantangan dan celaannya. Sebagaimana berbagai kisah diulang-ulang penyebutannya, tantangan secara terang-terangan diulang-ulang di sejumlah tempat. Naam. Zamakhsyari adalah salah seorang di antara pengetua ataupun imam dari golongan Mu'tazilah. Kalam-kalam beliau banyak dinakalkan oleh para ulama sebagai panduan kita kena ingat, sebagai panduan dari sudut makna lugawi dan balaginya. Dari makna-makna bahasa dan juga balaghah, para ulama hatta akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan beliau sebagai rujukan. Tetapi bila mana beliau dijadikan ataupun kalam-kalam beliau dinakalkan dari sudut akidah, ianya tak dikira sebagai rujukan dan juga panduan, akan tetapi diletakkan sebagai perbandingan antara pahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan pahaman-pahaman yang terhubung kait dengan pahaman Mu'tazilah, sebagai perbandingan. Jadi Sayyidil Imam Az-Zamakhsyari ini adalah Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, pengetua mereka. Tapi boleh je kita ambil ilmu beliau dari beberapa sudut. Di antaranya adalah lugawi, dari sudut bahasa, balaghah, demikian juga ilmu sosial dan lain sebagainya. Tetapi dari sudut akidah, jangan ambil lah, sebab dia bercanggah dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, beliau memandang bahawa salah satu di antara tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala memulakan beberapa surah dengan al-huruful muqatta'ah, tujuannya adalah untuk mencabar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menyentakkan kesadaran mereka bahawa Al-Quran itu adalah kalamullah yang memiliki banyak keunikan, banyak keistimewaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesan ketuhanan melalui simbol-simbol, melalui singkatan-singkatan kalau dalam bahasa Indonesia. Melalui huruf-huruf tertentu, di mana di sebalik daripada huruf-huruf tertentu itu ada makna-makna yang perlu digali dan perlu dicari. Nah, itulah salah satu di antara tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala memulakan beberapa surah dengan al-huruful muqatta'ah. Itu dari sudut zahir. Tapi dari sudut ilmu ilmu batin ataupun dari sudut makna tersirat dia, ianya adalah simbol-simbol yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada beberapa huruf itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kunci-kunci ilmu hikmah ataupun kunci-kunci ilmu ketuhanan. Ya, kalau istilah kita dalam tasawuf itu dipanggil ilmu laduni. Kunci-kunci ilmu laduni yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada orang-orang yang layak untuk menerimanya. Oleh yang demikian, ada beberapa doa yang disusun oleh para ulama, di mana doa itu dicampurkan dengan al-huruful muqatta'ah. Ya kan? Ha mim ain sin qaf kaf ha ya ain sad alif lam ra dan lain sebagainya dalam hizib-hizib ataupun doa-doa. Sebab memang dari sudut makna tersirat, ianya mengandungi makna yang cukup dalam, yang tidak akan mampu difahami dan juga diketahui kecuali ahlu ta'wil. Ya, para aulia. Ahlu ta'wil itu adalah para aulia. Nah,
Salah satu bukti bahawa Alif Lam Mim terdiri daripada huruf-huruf muqatta'ah adalah sabda baginda Nabi SAW. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, nescaya dia memperoleh satu kebaikan. Dan kebaikan tersebut sedilah dengan 10 yang sepertinya. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luas dan juga betapa besarnya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran dari sudut makna zahir. Ya, dari sudut makna syariat lah. Banyak pahala yang Allah akan bagi. Dalam hadis ini, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Dalam hadis inilah kan. Tapi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala wa alaihi salam, rupanya Sayyidina Ali meriwayatkan satu hadis daripada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keistimewaan membaca Al-Quran lebih daripada apa yang disebutkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, setiap orang yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi 10 pahala. Ya. Lalu kemudian Allah akan hapuskan 10 dosa, dosa-dosa kecil lah, bukan dosa besar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat 10 darajah ke atas orang yang membaca Al-Quran mengikut jumlah huruf yang disebutkan. Satu huruf 10 darajah. Ini dari sudut zahir, dari sudut syariat. Adapun dari sudut hakikat, dalam pandangan aulia, hadis ini juga memiliki makna yang tersirat. Ketika mana seseorang membaca Al-Quran dalam makna zahir yang disebutkan dalam hadis tadi, setiap huruf Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi bagi 10 pahala. Maka yang dimaksud pahala dalam hadis berkenaan adalah darajat. Dipanggil darajat. Lalu kemudian dipadamkan, dihapuskan 10 dosa. Kalau dalam pandangan tasawuf yang dimaksud dosa di situ adalah hijab, bukan makna dosa zahir, tapi hijab. Hijab rohani. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke atas orang yang membaca Al-Quran bukan hanya setakat dengan lisan semata-mata, tetapi juga membacanya dengan hati yang bersih dan suci. Tujuan yang benar dan bacaan yang benar. Bacaan kena benar, tujuan dia kena benar, hati pun suci. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi makna-makna tersirat yang disimpulkan ataupun yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi. Dari sudut makna zahir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi 10 pahala, menghapuskan 10 dosa dan mengangkat 10 darjah. Adapun dari sudut makna batin, dari sudut makna tersirat dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan derajat dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 10 peringkat. Kalau tadi kan 10 peringkat syurga lah kan. Walaupun jumlah peringkat syurga di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 7 kan. Tapi daripada 7 peringkat atau tingkatan syurga itu, di dalam satu tingkatan syurga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang tak terhad. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Maka makna yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut makna tersurat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan maqam dia. 10 maqamat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan padamkan. Allah akan bersihkan daripada hati dia sekurang-kurangnya 10 hijab rohani. 10 hijab rohani. Hijab rohani, hijab kerohanian ini sangat banyak. Tidak terhad. Dan Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu ta'ala ada menyebutkan dalam kitab beliau bahwa hijab rohani itu ribu-ribu, lebih daripada 3.000 yang nampak oleh setengah para aulia. Ada juga yang mengatakan tak terhad. 3.000 lebih yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Abdul Wahab Asy'arani itu hanya setakat sebagai contoh saja daripada apa yang beliau saksikan, apa yang beliau nampak. Tapi pada hakikatnya hanya Allah saja yang mengetahui jumlah daripada hijab rohani itu.
Maka bagi seseorang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dari sudut syariat, lalu kemudian hati yang bersih dan tujuan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata dari sudut hakikat, dan dia mampu untuk membaca Al-Quran itu dalam keadaan syuhud kepada Allah, dalam keadaan fana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap bacaan ataupun huruf yang dia sebutkan daripada bacaan Al-Quran itu akan semakin mengangkat kerohanian dia dan semakin memupuskan ataupun menghancurkan hijab-hijab rohani yang ada dalam diri dia, lalu kemudian akan semakin menambahkan asrar, ya, rahasia-rahasia ketuhanan di dalam hatinya. Dan itulah yang berlaku di kalangan para aulia. Semua wali macam itu, kalau sekiranya dia memang sebenar-benar wali. Bacaan Al-Quran satu ayat saja itu sudah mampu mengangkat, ya, setinggi-tingginya keadaan kerohanian kita. Dan semua orang boleh sampai pada tahap itu, dengan syarat dia melalui proses belajar ilmu tauhid yang benar dan sempurna, lalu kemudian belajar ilmu syariat, mengamalkan daripada syariat itu, memperbanyakkan amal dan juga mensucikan dan membersihkan hati dengan ilmu tasawuf, lalu kemudian diisilah dengan zikir, dengan amalan-amalan kerohanian yang pada akhirnya akan membawa hati seseorang itu sampai kepada maqamul musyahadah. Bila mana dia telah sampai kepada maqamul musyahadah, maka ketika itulah setiap huruf yang dia baca daripada Al-Quran, dia akan nampak rahasia-rahasia dan juga hikmah-hikmah di sebalik setiap huruf. Kita tak nampak pun. Yang kita nampak huruf je kan, tulisan tu. Betul tak para jamaah Zoom? Para jamaah Zoom, betul kan? Kita baca Quran tu setakat huruf je. Mangqara, contohlah alif lam mim, yang kita nampak tu huruf alif lam mim. Sebab kita terhijab. Padahal kata para ulama, di setiap daripada huruf dan harakah dalam Al-Quran itu adalah kunci perbendaharaan ilmu-ilmu ketuhanan. Tapi kita tak nampak pun sebagai kunci. Ada simbol-simbol dia. Oleh yang demikian, para aulia, para ulama, ya, para aulia lah, bukan ulama, para aulia yang baca Quran ini, terkadang dia orang tak sanggup nak baca lebih daripada satu ayat tau. Dia orang baca alif lam mim, itu je yang diulang-ulang. Alif lam mim. Nampak Allah bukakan hijab, inkisyaf. Allah nampakkan rahasia-rahasia. Allah nampakkan cahaya kat situ. Allah nampakkan futuhat, rohaniyat dan lain sebagainya. Ada di antara sahabat macam tu. Sepanjang malam tu, nanti boleh baca dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada di antara para sahabat yang membaca sepotong ayat saja dalam solat tahajud mereka sampai menjelang solat subuh. Dia orang tak sanggup nak teruskan, ya, bacaan ayat itu. Sebab apa? Oh, luar biasa. Dia orang baca sepotong ayat saja tu, bila mana Allah Subhanahu wa taala dah nampakkan rahasia dia, dia tak akan pernah mampu untuk, ya, membaca lebih daripada satu ayat. Satu ayat itu pun hati dia tak mampu nak menampung dah. Adapun orang lalai macam kita, yang kita kejar tu jumlah bacaan ayat. Betul tak para jemaah sekalian? Target kita, oh Ustaz, saya nak target saya setiap bulan ini kena khatam nih. Saya kena kejar target. Okey juga, daripada tak baca Quran langsung kan. Tapi takkanlah sampai kita nak mati, cara baca Quran kita setakat macam tu je dah berpuluh-puluh tahun. Nak cepat khatam, betul lah, ya, kata puan. Nak cepat khatam. Nanti penghujung tahun kita akan buat rekod. Alhamdulillah, tahun ni saya khatamkan bacaan Al-Quran sikit je, 12 kali je. Sikit sangatlah. Kita cakap sikit tu padahal hati kita cakap, oh banyaknya. Ada ke orang boleh buat macam saya buat? Macam itulah dalam hati kita kan. Na'udzubillah min dzalik. Adapun para aulia, dia orang akan membaca Al-Quran mengikut tahap kemampuan rohani mereka menampung makna-makna dan rahasia-rahasia yang Allah zahirkan pada setiap ayat yang mereka baca.
Ada di antara para aulia tak sanggup nak melangkah, nak pergi kepada ayat kedua daripada suratul Baqarah. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Bila mana mereka baca Alif Lam Mim itu, hati mereka terus terpenuhi oleh apa? Rahasia ketuhanan. Masuk. Malam esok pula dia orang ulang balik, datang lagi. Tak sanggup nak pergi kepada dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kehebatan para aulia. Sehingga ada di antara para aulia yang tak mampu dan tak sanggup nak khatamkan bacaan Al-Quran. Sebab apa? Ya Allah, kerohanian mereka, jiwa mereka tak mampu nak menampung rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan, Allah Subhanahu wa taala tuangkan ke dalam hati mereka. Bukan macam kita. Sebab target kita nak khatam. Cantik juga, elok juga, tapi tak tahulah cara bacaan Al-Quran kita sepanjang hayat setakat macam tu je. Mana peningkatannya? Kita perlu peningkatan. Maka perlulah kita belajar tasawuf. Di dalam tasawuf ini kita diajarkan tentang macam mana cara mensucikan dan membersihkan hati kita agar setiap bacaan Quran tu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah baik makrifat dan juga mahabbah kita kepada Allah, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu tanda-tanda orang yang telah beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah. Setiap bacaan Al-Quran itu akan menambah keyakinan, menambah ma'rifat, menambah mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang bersamaan semakin bertambah pula lah ilmu dan juga rahasia-rahasia ilmu dalam jiwa. Itu yang perlu kita cari. Jangan setakat target nak khatam. Tapi tak apalah bagi orang awam. Tapi takkanlah kita redha kita akur sepanjang hayat kita berada pada maqam keawaman, rugi. Kita kena meningkat. Kena ada peningkatan setiap masa. Kena ada penambah baikan dalam diri kita. Terutamanya dari sudut kerohanian. Tak salah, tak mengapa. Kita tak haram pun kita baca Quran nak kejar target, nak khatam, tak ada masalah. Bukannya haram pun, dibenarkan je, tak ada masalah pun. Tapi itu cara orang awam, itu cara budak-budak kecil walaupun umur dia dah 100 tahun. Kita nak agar bacaan Quran kita ini ada peningkatan lah dari sudut apa? Dari sudut kualiti dia, bukan setakat dari sudut kualiti. Maka perlulah kita belajar tasawuf. Orang yang belajar tasawuf, mendalami dan mengamalkan tasawuf, menjiwai tasawuf, jangankan membaca Al-Quran. Jadi kalamullah, kalam Allah itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalamullah al-mastur, kalam Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran 30 juzuk itulah. Yang kedua adalah, ataupun istilah ulama yang lain, al-kalamul al-masturah, memakai huruf ta, al-masturah atau al-makru'ah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca di dalam kitab Al-Quran. Yang kedua adalah al-ayatul manzurah, ayat-ayat yang nampak oleh mata kita di alam semesta ini. Seseorang yang hatinya telah bersih dan suci, jangankan membaca Al-Quran, kalamullah, setakat tengok kipas pusing, dia akan nampak, dia akan merasai keagungan dan juga kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati dia melalui pusingan kipas. Dia tengok ada daun pokok yang jatuh, mata dia melihat kepada daun pokok tu, tapi hati dia menangkap makna-makna tersirat daripada jatuhnya daun pokok. Apatah lagi nak baca Quran. Baca Quran tak payah cakap.
Belum lagi membaca Al-Quran, hati dia orang dah majzub, telah tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bila mana dia orang baca Quran tuh, walaupun satu ayat aja, kualiti dia lebih mantap, lebih sempurna, lebih dahsyat dibandingkan orang awam yang baca Al-Quran dengan berulang-ulang kali khatam. Itulah perbezaan bacaan Al-Quran para aulia dan orang awam macam kita. Siapapun di antara kita, selagi mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang nak sampai kepada keadaan di mana seseorang membaca Al-Quran dengan hati dan jiwa dia itu, kita ada peluang, sama aja dengan para aulia, masing-masing ada peluang. Sebab potensi itu terletak pada wujudnya keimanan dalam diri kita. Selagi mana diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka potensi nak sampai kepada tahap di mana kita membaca Al-Quran dengan melihat dan menyaksikan serta merasai rahasia-rahasia ketuhanan di dalamnya ada. Wujud sama aja antara kita dan para aulia. Tapi masalahnya, kita yang tak nak melaksanakan dan juga menyempurnakan syarat-syarat dia. Seumpama orang yang berhayal ataupun berangan nak kaya raya, tapi malas bekerja. Dia malas bekerja, dia duduk rumah aja, tidur, makan, tidur, lalu kemudian dia tenggelam dalam lamunan dia. Oh, kalau saya kaya nanti, memang best lah. Boleh pergi melancong ke sana, kemari, ke negara ini, negara itu, makan ini. Tapi malas bekerja. Tak boleh lah. Kena bekerja, kena bermujahadah. Tengok Dato' di Alif Syukri kat Malaysia ni kan. Bila mana kita baca ataupun kita tengok video di mana beliau menjelaskan tentang kesungguhan beliau berniaga nak sampai kepada tahap di mana beliau dah sampai kepada tahap seperti mana yang kita saksikan sekarang. Luar biasa. Luar biasa. Barulah kita faham. Rupanya nak meraih keberjayaan berkenaan dengan pencapaian keduniaan pun kena mujahadah. Tengok Dato' Alif Syukri. Nama dia Dato' Alif Syukri. Betul tak para jemaah? Nama dia kan Dato' Alif Syukri. Luar biasa. Umur 21 tahun kalau tak silap. Duit beliau dah berjuta-juta ringgit dah. Sebab apa? Bermujahadah. Bermujahadah. Bukan pemalas macam kita. Kalau kita tengok sekarang live beliau kat TikTok itu, ya Allah, sehari entahlah berapa jam beliau live nak cari duit itu. Kita kena hargai. Seperti itulah orang yang nak berjaya. Samalah juga. Kalau kita nak berjaya dari sudut kerohanian ni, kena banyakkan amal. Banyakkan mujahadah. Banyakkan zikir kepada Allah. Ini pula, ya Allah, solat pun malas. Berzikir pun malas. Macam mana nak jadi wali? Macam mana nak memperoleh kerohanian dalam jiwa? Kita kena bermujahadah. Kata para ulama, wa may yarumul ula sahirul layali. Sesiapa orang yang nak meraih kegemilangan, keberjayaan sahirul layali, dia kena berjaga malam. Sebab di malam hari itulah Allah Subhanahu wa taala membentangkan nafahatnya, membentangkan ilmunya, membentangkan rahasia-rahasia ketuhanannya kepada orang-orang yang menadah di malam itu. Kita pula time malam itulah kita pergi lepak, balik lepak tu tidur, terkadang-kadang solat subuh pun terlajak. Na'udzubillah min dzalik. Kalah dengan bisikan-bisikan syaitan. Betul. Tengoklah mujahadah syaitan. Nafahat itu maknanya, ada yang tanya, nafahat maknanya pembukaan ataupun anugerah kerohanian yang Allah bagi kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Boleh kita belajar kepada syaitan. Tengok syaitan itu, ada ke dia tidur? Ada ke dia bermalas-malasan? Tak adalah. Syaitan itu senantiasa 24 jam dia ada teropong tau. Mengintip hati kita. Tengok. Kita tidur pun dia intip tau. Dia perhati keadaan kita 24 jam.
Tujuannya satu aja, nak menggelincirkan dan mengeluarkan kita daripada Islam. Kalau syaitan mujahadah dia macam tu, takkanlah kita tak buat seperti mana yang dibuat oleh syaitan dari sudut mujahadah untuk mempertahankan iman kita dan meningkatkan kualiti kerohanian kita di sisi Allah Subhanahu. Tapi kita memang pemalas. Mohon maaf lah, memang kita pemalas. Jangan pula sentap kalau ada orang cakap kita ini pemalas. Memang pemalas. Pemalas. Kalau kita baca sirah para aulia, salafun as-salih, kata para ulama, kalaulah sekiranya ada di antara sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang masih hayat lagi di zaman kita sekarang ini, seorang sahabat yang masih hayat lagi, kalau sekiranya hayat lagi, dia akan memandang bahwa orang yang paling ahli ibadah, yang paling banyak, yang paling alim dan paling rajin beribadah di zaman kita sebagai orang fasik. Sebagai orang fasik. Sebab apa? Lebih pemalas dibandingkan orang yang ahli ibadah dan paling alim di zaman kita sekarang ini, kata para ulama, lebih pemalas dan lebih jahil dibandingkan ya, orang-orang yang paling jahil di zaman salafun as-salih radhiyallahu taala. Betapa jauhnya kita daripada ajaran Islam. Membaca Al-Quran, Masya Allah luar biasa. Tapi membaca Al-Quran hanya sampai kepada kerongkongan sahaja, tak masuk ke dalam jiwa kita. Sebab apa? Tak faham tentang makna dia. Ya. Nak faham tentang makna-makna Al-Quran, sama ada dari sudut makna tersurat dan tersirat, perlu kepada pengajian tafsir. Pengajian tafsir bukan setakat baca terjemah aja. Baca terjemah tak jadi, dia kena baca tafsir. Nah, macam tu. Dan ini adalah satu di antara ikhtiar kita, memperkasakan semula semangat kita di dalam mengaji ataupun mengkaji kitab-kitab turas para ulama, kitab-kitab para ulama. Jangan setakat tertumpu ataupun bersandar kepada kitab-kitab terjemah. Nah, walaupun yang kita baca ini terjemah juga lah ini, tapi alhamdulillah sebelum kita baca terjemah ini, kita dah baca Arab dia lah. Nak pastikan makna terjemah ini tak lari daripada makna sebenar, daripada apa yang diinginkan oleh pengarang tafsir. Boleh tak para jamaah sekalian? Allah. Boleh ya? Para jamaah TikTok boleh paham tak bahasa saya? Komen sikit. Okey lah. Alhamdulillah. Paham lah tu kan? InsyaAllah kita akan menyentuh makna-makna tersirat ya, sikit-sikit lah, mengikut kadar kemampuan kita, insyaAllah. Naam. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyifati Al-Quran dengan 3 sifat. Pertama, bahawa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dalam seluruh isi yang dikandungnya, berupa makna-makna masuk-masuk kisah-kisah ibrah dan tafsir yang tidak dapat dibatalkan. Naam. Ini yang makna yang boleh difahami daripada hadis di atas lah kan, daripada ungkapan sebentar tadi yang ada ke atas tu. Walaupun sebenar makna isi Al-Quran ini, makna Al-Qurannya tidak terhad sampai bila-bila masa. Al-Quran ini adalah kalamullah yang memiliki kemukjizatan yang luar biasa. Semakin dikaji, semakin dipelajari, semakin diselami, akan semakin nampak sesuatu yang lebih luas dibandingkan apa yang telah nampak oleh orang yang telah membacanya. Sehingga kata Al-Quran, di dalam Al-Quran, ya qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Makna dia takkan habis. Semakin kita baca, semakin kita kaji, semakin kita pelajari, semakin kita selami, akan nampak lautan-lautan makna yang semakin luas. Yang semakin luas. Sebab apa? Ya, Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalam Allah, firman Allah yang datang daripada sifat kalam Allah. Yang mana sifat kalam Allah ini bersifat qadim. Bila mana dia datang daripada sifat yang qadim, maka makna dia tidak terhad. Nah, Kedua, tidak ada keraguan bahawa Al-Quran benar-benar dari Allah bagi orang yang meneliti secara cermat dan memerhatikan dengan hatinya.
Tapi peliknya, Ketiga, ramai je orang Islam yang baca Al-Quran tapi tidak menemukan ya, sesuatu yang semakin meyakinkan hati dia berkenaan dengan kebenaran dan juga keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah kalam yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja orang yang tidak mengimaninya. Maknanya iman dia rapuh lah itu, atau kata para ulama mungkin dia dah tak beriman, tapi dia perasan je yang dia beriman. Sebenarnya dia tak beriman pun. Sebab keraguan kepada Al-Quran walaupun satu huruf sahaja daripada apa yang telah tertulis termaktub dalam mushaf Al-Quran yang kita baca, ia dah cukup sebagai asbab yang seseorang itu keluar daripada Islam. Boleh tak para jamaah sekalian? Satu huruf sahaja dia menafikan ataupun mengingkari daripada ayat-ayat suci Al-Quran, satu huruf saja, maka dia keluar daripada Islam lah. A'udzubillahi min dzalik. Apatah lagi tidak meyakini kebenaran makna dan kandungan daripada apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dah keluar daripada Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh yang demikian para jamaah sekalian, tak cukup hanya setakat belajar Al-Quran ini dari sudut cara membaca dia, fasahah, istilah dia fasahah, tajwid dia, dikira murtad ke Ustaz? Ya, betul. Seseorang yang menafikan ataupun mengingkari satu huruf saja daripada Al-Quran ini, dia keluar daripada Islam. Contohlah dia cakap, na'udzubillah, nak bagi contoh pun takut juga. Contoh je kan, ada orang cakap yang apa dia, na'udzubillah min dzalik, ini disebutkan dalam ayat ini kan, dzalikal kitabu la raiba fih. Dia cakap contohlah, dia cakap huruf lam yang ada dalam dzalikal kitabu la itu bukan bagian daripada Al-Quran. Na'udzubillah, bahayalah. Ya, bila mana dia cakap macam tu dalam keadaan sedar dan dia tahu yang menafikan ataupun mengingkari satu huruf sahaja daripada isi Al-Quran boleh membawa kepada keluarnya dia daripada Islam, lalu kemudian dia buat juga, maknanya keluar. Oleh yang demikian kena hati-hati. Kena hati-hati. Kita belajar Quran ini bukan setakat dari sudut cara membacanya sahaja. Kita di Malaysia, di Indonesia, Masya Allah, kita belajar tajwid, memang kita sanggup keluarkan perbelanjaan uang ringgit kita beribu-ribu ringgit. Nak fasihkan bacaan kita cantik, bagus, Alhamdulillah. Tapi ya, bukan setakat itu yang kita perlukan. Yang lebih kita perlukan adalah memahami makna dan isi kandungan dia. Lalu kemudian lepas itu barulah kita mengamalkannya. Jangan setakat belajar bacaan semata-mata. Tapi yang nampak, yang ramai itu kalau belajar tajwid, Masya Allah, beratus-ratus beratur. Tapi kalau belajar tafsir, ya Allah, itu kan, tengoklah kita live kita sikit je yang menyertai live ini 70 orang lah. Kadang-kadang, padahal yang terpenting itu adalah memahami isi kandungan daripada Al-Quran untuk diamalkan. Walaupun memperbetulkan bacaan juga adalah sesuatu yang digalakkan, dituntut dalam agama kita. Tapi jangan berhenti kat situ je. Jangan berhenti kat situ je. Kalau bacaan kita dah okey dah, pergilah melangkah kepada kajian-kajian tafsir. Berpandukan kepada kitab-kitab tafsir para ulama. Jangan hanya setakat berpandukan kepada tadabbur yang bersifat liar, tapi kita kena baca tafsir. Tafsiran para ulama menerusi kaedah-kaedah tafsir yang telah disusunkan oleh para ulama. Jangan suka-suka hati nak menafsirkan Al-Quran. Menurut saya, dalam pandangan saya, makna ayat ini sekian-sekian. Tak boleh, na'udzubillah. Itu hukumnya haram. Baginda Rasulullah SAW dah bagi amaran, dah bagi peringatan yang keras, yang tegas dalam hadisnya. Baginda SAW bersabda, atau kama qala SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Sesiapa orang yang suka-suka hati menafsirkan Al-Quran mengikut isi kepala dia, akal dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia kena sedialah duduk di atas tempat ya, ataupun kerusi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka di dalam ya, jahanam nanti. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hati-hati. Nah, Ketiga, bahawa Al-Quran adalah sumber hidayah dan petunjuk bagi orang-orang beriman yang bertakwa, yang melindungi dari azab Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mereka lah orang-orang yang mengambil manfaat darinya. nah. Kemudian Allah SWT menjelaskan 4 sifat bagi orang-orang yang bertakwa yang menarik manfaat dari Al-Quran, iaitu orang-orang yang beriman dan membenarkan perkara-perkara gaib yang diberitakan di Al-Quran, seperti kebangkitan, perhitungan amal, sirat, syurga, neraka dan lain-lain. Jadi mereka tidak terpaku hanya kepada hal-hal materi, iaitu indrawi yang dipahami akal secara mudah, namun mereka juga memahami alam-alam lain yang berada di balik materi seperti roh, jin, malaikat dan terutama eksistensi dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam ni sebenar jumlah dia tak terhad pun. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Terhadlah dalam ilmu Allah, tapi dalam pandangan kita tak terhad. Alam yang kita tahu setakat alam dunia je kan. Itu pun bukannya semua alam dunia ini mampu kita nampak, mampu kita saksikan. Alam ini cukup banyak. Di dalam alam tu, di dalam suatu benda ada benda lain, ada makhluk di dalamnya. Dan di dalam makhluk itu ada makhluk yang lain. Sampai kepada jumlah yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tapi secara umumnya, para ulama membagi alam ini kepada 3 bahagian saja. Secara umum lah. Yang pertama adalah alamul mulki, yaitu alam yang nampak oleh mata zahir kita. Yang kedua adalah alamul malakut, yang tak nampak oleh mata zahir kita, tapi boleh disentuh oleh fikiran kita, tapi tak nampak oleh mata zahir kita, boleh dirasai oleh jiwa kita. Dan yang ketiga adalah alamul jabarut, yaitu alam yang lebih tinggi dibandingkan alamul malakut. Dan ada juga di antara para ulama yang menambahkan lagi dengan alamul lahut, nama dia, istilah aja. Di sebalik daripada alam ni ada alam-alam yang lain. Alam dunia misalnya, alamul mulki, di dalam alam mulki ini ada dunia, di dalam dunia itu ada benda, dalam benda itu ada benda lagi dalam benda, sampai ya, pada keadaan di mana hanya Allah saja yang mampu mengetahuinya. Kita berhenti hanya setakat pada apa yang boleh nampak oleh mata zahir kita. Padahal sebenarnya tak berhenti sampai situ. Masih ada lagi alam-alam di sebalik daripada alam itu, yang mana hanya Allah saja yang mengetahui tentang susunan dan jumlah daripada alam yang tersusun-susun pada setiap ya, benda. Nah, Lalu mereka menunaikan solat secara sempurna, lengkap dengan syarat-syarat, rukun-rukun, adat-adat dan kekhusyukannya. Solat yang tidak dibaringi dengan kekhusyukan dan perenungan tentang apa yang dibaca di dalamnya, serta perenungan makna-makna Al-Quran dan rasa takut kepada Allah ibarat tubuh tanpa nyawa. Nah, pelaksanaan solat pun bila mana kita dah sampai kepada tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solat itu mampu menggetarkan jiwa kita. Menggetarkan jiwa, bukan menggetarkan tubuh badan kita sebab kita letih, lapar sebelum solat. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, belum lagi solat, jiwa dia dah tergetar. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa rindu, bercampur-campur antara rasa takut, rasa harap, rasa rindu, lalu kemudian rasa ingin senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bercampur-campur. Berbeza dengan kita. Kita solat itu rasa tertekan. Betul ke para jemaah sekalian? Jemaah Zoom. Tertekan, terbebani. Allah, solat, azan lah pula. Baru nak ngopi sekejap, Tok Bilal dah azan Isya dah. Susahnya, beratnya. Nauzubillah. Kita nampak, kita letak apa dia, ibadah tu sebagai bebanan, solat sebagai beban, tapi makan pula bukan beban. Padahal makan itu akan menambah beban tubuh kita.
Tapi sholat, berzakat, baca Quran, berzikir, membantu orang, menolong orang, semua nampak berat. Apa hal kita ini? Itu tanda yang kita dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Itu tanda yang syaitan dan nafsu telah berjaya memperhambakan diri kita. Melaksanakan sholat fardu pun bukannya ambil masa sampai berjam-jam. Itu pun kita rasa terbebani. Padahal ibadah itu adalah makanan kepada ruh kita. Makanan kepada ruh kita. Sepatutnya kita kena lebih bersemangat lah nak bagi makan kepada ruh kita dibandingkan nak bagi makan kepada tubuh badan kita yang akan hancur nih, yang akan kita tinggalkan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tubuh badan kita akan kembali kepada tanah. Tapi ini je yang sibuk kita percantik. Mohon maaf lah. Tengok hidung kita kemek sikit, tak seberapa mancung lah. Kalau dalam bahasa Indonesia dipanggil pesek. Oh, tak boleh. Saya kena buat operation lah. Saya nak kedepankan kehadapan mancungkan sikit. Saya kena cari duit ni. Okay. Tengok pipi tembam sikit, tak nak. Saya kena kuruskan, kena sedot lemak. Masya Allah. Semangat sangat. Tengok badan, tak boleh macam ni. Saya kena laki, kena sadu. Perempuan pula kena cantik dan tak salah pun. Ada ke syariat kita larang kita buat benda itu? Tak ada. Dibenarkan je. Tapi tak kalah itu yang kita urus sepanjang masa, sepanjang hari kan. Habis bila pula kita nak bagi kesehatan, bagi makanan, bagi vitamin kepada rohani kita ni, kepada ruh kita ini, kepada nyawa kita, ruh kita, bila pula? Padahal yang akan membawa kita pulang kepada Allah, balik kepada Allah adalah ruh kita. Ruh kita. Coba tengok apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Baginda SAW senantiasa fokus kepada memberi makanan kepada ruh. Ibadah, ketaatan kepada Allah. Bila mana ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta ma'rifat kita kepada Allah semakin bertambah, semakin meningkat, maka kualiti dan juga kekukuhan rohani kita juga akan semakin matang. Ketika itulah di masa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruh kita yang bersih, jiwa kita yang sejahtera, penuh dengan kerohanian, kita takkan pandang kematian dan sakratul maut itu sebagai bebanan. Malah kita pandang sakratul maut itu sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan, yang dirindui. Sebab yang menjadi jarak ataupun penghalang kita boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan Allah adalah kematian. Maka itulah yang diharapkan. Selagi mana kita takut kepada kematian, maka itu tanda yang di dalam diri kita masih lagi ada sifat nifaq, sifat kemunafikan. Itu kata para ulama lah. Maknanya kita tak nak jumpa Allah lah kan. Kenapa pula kita tak nak jumpa Allah? Sebab kita takut. Kenapa kita takut? Sebab banyak dosa. Tak ada amalan. Hati tak bersih. Adapun seseorang yang hatinya bersih dan suci, perjumpaan dengan Allah itulah yang paling dinantikan, yang paling dirindui. Dan kematianlah yang menjadi pintu dia, pintu perjumpaan kepada Allah. Babul liqa. Kita pula takut mati. Tapi tak takut pula bermaksiat kepada Allah. Maka para jamaah sekalian, sudahlah kita biarkan diri kita senantiasa berkubang ataupun tenggelam dalam hijab ataupun perkara-perkara yang menjauhkan dan mendinding hati kita daripada Allah. Kita kena ingat kematian itu akan datang secara mengejut.
Malaikat tak tunggu taubat kita, malaikat tak tunggu masa tua kita, malaikat tak tunggu amal ibadah kita banyak dan lain sebagainya. Dia akan datang mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana telah sampai masanya, dia akan datang. Tak boleh ditangguhkan dan tak boleh dipercepat. Dia akan datang sesuai dengan masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdik pandai, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa bersedia dengan amal soleh. Orang yang senantiasa bersedia dengan kebersihan dan kesucian hati dia. Orang yang cerdik pandai dalam pandangan agama kita bukan orang yang paling banyak menghafaz Quran, bukan orang yang paling banyak kitab ataupun hadis yang dihafaz, bukan. Al-kayyisu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdik pandai adalah al-kayyisu man dana nafsahu 'indal ghadab wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai adalah orang yang senantiasa mampu mengawal, mengontrol kemarahan dia, mengontrol diri dia ketika mana dia marah, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk persediaan selepas kematian. Itu orang yang cerdik pandai. Walaupun tak belajar kat universiti, tak ada gelar degree ke, dia master ke dan lain sebagainya, tapi dia senantiasa belajar agama, membersihkan hati dia, beramal soleh. Itulah orang yang cerdik pandai sebenarnya. Walaupun dia duduk ke atas gunung, duduk kat kampung-kampung, kat dusun-dusun, itulah orang yang hebat sebenarnya. Nah, kemudian mereka menginfakkan harta dalam berbagai bidang kebajikan dan kebaikan seperti zakat, sedekah dan nafkah-nafkah lainnya yang wajib menurut syariat. Dengan begitu terciptalah kesejahteraan bagi seluruh manusia. Harta benda menjadi suci dari syubhat-syubhat yang mencampurinya, dan bangunan yang diidam-idamkan oleh syarat menjadi sempurna. Membangun individu dengan solat yang merupakan tiang agama, membangun masyarakat dengan zakat dan sejenis yang merupakan fondasi kemajuan dan kebahagiaan umat. Jadi ayat ini bersifat umum, menyangkut segala hal gaib yang diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW bahawa hal tersebut ada. Selain itu juga bersifat umum tentang segala solat, baik itu fardu maupun sunnah, serta bersifat umum tentang semua nafkah. Nah, jadi sedekah, infak sedekah, zakat dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dan mensucikan hati kita daripada sifat tamak kepada dunia. Kita tidak dilarang menjadi orang kaya. Jadilah sekaya apapun, tak ada masalah pun. Allah tak larang pun. Malah dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dunia ini dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar dia guna pakai untuk beribadah kepada Allah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dan dialah yang mencipta seluruh langit, seluruh bumi ini dan seluruh isinya untuk kalian beribadah kepada Allah. Jadilah orang kaya, sekaya apapun kita tak ada masalah. Tapi kena ingat, jangan lupa bersihkan jiwa kita daripada sifat serakah, sifat tamak, sifat rakus kepada dunia, cinta kepada dunia. Saya selalu cakap kepada para jamaah kita, milikilah sebanyak apapun dunia ini tanpa merasa memiliki. Milikilah tanpa merasa memiliki. Milikilah dalam genggaman, tapi jangan letak dalam hati kita. Maka agar dunia ini tidak menguasai dan memiliki hati kita, cara dia Allah Subhanahu wa taala ada ajar kepada kita. Keluarkan zakat dia. Zakat. Pada permulaan adalah zakat. Keluarkan zakat dia. Nah, bila mana kita dah keluarkan zakat dia, maka dunia tidak akan pernah mampu untuk menguasai hati kita, sebab kita dah mengeluarkan umpan-umpan yang boleh masuk ke dalam hati kita yang menyebabkan kita akan mencintai dunia secara berlebihan. Kita kena buang umpan tu. Dengan cara apa? Mengeluarkan zakatnya pada peringkat pertama lah, pada peringkat awal. Zakat kena keluarkan. Sikit je kan? 2.5% je. Ya, tengoklah
harta apa yang kita zakat. Yang kedua, infak sedekah dia. Infak, sedekah, wakaf, keluarkan itu. Kita kena ingat, harta benda yang kita miliki secara hakiki, harta benda milik kita yang sebenar adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Bukan apa yang kita simpan, yang pada suatu masa nanti akan menjadi hak daripada ahli waris kita. Kita yang mencari bertungkus lumus siang dan malam, tetapi bukan kita yang memperoleh manfaat dia. Orang jahil lah itu. Maknanya orang tak berakal lah itu. Ada tak di antara kita yang boleh buat benda macam itu? Kita cari duit, tapi kita bagi kepada orang. Rugilah kan? Kenapa kita cari? Kenapa kita tak cari untuk diri kita? Macam mana caranya Ustaz? Macam mana cara dia Ustaz? Kita nak cari untuk diri kita. Carilah mengikut apa yang diajarkan oleh syariat. Lalu kemudian kita kena tabung, simpan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala agar harta itu boleh menyertai kita untuk kembali kepada Allah. Di alam barzakh nanti boleh menemani kita, boleh membantu kita. Tapi kalau kita tak tabung di jalan Allah Subhanahu wa taala, di bank akhirat kita, maka duit, harta benda semua itu akan jadi milik ahli waris kita. Kita yang cari tapi untuk orang. Kenapa kita tak cari untuk diri kita sendiri? Orang yang tak ada akal macam itulah. Tengoklah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Mereka mencari harta dengan jalan syariat. Bila mana harta itu dia orang dah himpun dia orang tabung, dia orang simpan ke bank akhirat mereka melalui apa? Al-infaqu fi sabilillah, berinfak fi sabilillah untuk perjuangan agama, untuk berwakaf. Tengoklah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala, di antara sahabat yang paling cerdik di dalam apa dia menguruskan harta benda, luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan ini memang guru besar ekonomi lah. Ya. Lebih pandai dibandingkan profesor pakar ekonomi yang ada kat dunia ini, luar biasa. Ya. Beliau membeli satu sumur yang dimiliki oleh ahli kitab ketika itu, tak sebut Israel dan sebagainya. Nah, sebab sensitif apa dia TikTok nih. Beliau beli lalu kemudian beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa. Kita pun kena meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Kita cari harta untuk diri kita. Macam mana kita nak letak untuk diri kita? Infak fi sabilillah. Tapi terkadang-kadang kita ini terhijab oleh diri kita sendiri. Kita fikir, kalau saya bagi untuk wakaf pembangunan pondok, pembangunan masjid, rugilah saya. Apanya yang rugi? Itulah cara yang sebenar. Sebab account bank akhirat adalah infak fisabilillah, wakaf dan lain sebagainya. Barulah harta benda yang kita cari itu akan menyertai dan menemani kita sampai berjumpa dengan Allah. Adapun yang kita makan akan menjadi kotoran yang kita buang kat tandas. Yang kita pakai ini, baju ini, ya kan? Mungkin setahun 2 tahun kita pakai, lepas itu dah jadi kain buruk dah. Kita buat untuk rumah kita, perlu juga kepada rumah, tapi tak kalah nak percantik rumah melampau-lampau, pada akhirnya kita tinggalkan juga. Ya kan? Mungkin kita duduk kat rumah kita ni dalam, okeylah 10 tahun, 20 tahun, sambil menunggu giliran kita nak kembali kepada Allah. Boleh ke kita bawa rumah kita ni masuk dalam kubur? Mana ada boleh. Yang kita bawa pun hanya setakat 2 helai kain kafan je pun. Harga dia RM150 je pun. Kereta kita, boleh tak Ustaz? Mana tak boleh tak Ustaz kita beli kereta mahal? Boleh, siapa yang larang? Tapi pakailah untuk beribadah kepada Allah. Kalau boleh pakai kereta yang sederhana, kenapa pula nak mewah-mewah sangat? Kita terlalu bermewah-mewah ini, dia akan dia berpotensi membawa kepada penyakit hati, sombong ataupun ria kan, dan lain sebagainya. Lebih baik kita infakkan fisabilillah, kita tabung, kita simpan di bank akhirat kita, di mana nanti dia akan menemani kita, menolong kita, lalu kemudian membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang diajarkan oleh agama kita. Sebab itulah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu di antara tanda yang seseorang itu bertakwa kepada Allah adalah
ya, membelanjakan sebagian daripada harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihlah jalan Allah yang manfaat dan kebaikan dia berkekalan, yaitu melalui amal wakaf. Ya kan? Wakaf, infak, sedekah, tapi yang paling afdol itu wakaf. Wakaf di pembangunan pondok-pondok pesantren, pondok-pondok madrasah, ataupun pembinaan masjid, ataupun pembinaan rumah anak yatim dan lain sebagainya, ataupun bagilah tajaan kepada pelajar-pelajar agama yang belajar ke pondok, dan barulah mantap. Amal dia luar biasa. Kita dah mati, dah masuk kubur dah, tapi kebaikan dia itu berkekalan. Itu yang perlu kita buat. Macam ni, saya bagi tahu cara beramal yang sesuai dengan apa yang diamalkan oleh salafun saleh radhiyallahu. Kita ni para jamaah sekalian, kalau setakat bersandar kepada amalan zahir kita nak memperoleh ataupun meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setakat dengan solat, puasa, baca Quran, tak boleh. Takkan boleh. Adakah solat kita khusyuk? Berapa peratus solat kita khusyuk? 1% pun tak cukup. Tak cukup 1%. Itu yang kita nak bawa jumpa dengan Allah. Setakat itu je. Mana nilainya? Tak ada pun. Ustaz nak tanya, sekiranya harta yang diwariskan contoh motor tapi kita tak guna, berdosa ke Ustaz? Bukan berdosa, tapi sia-sia, rugilah. Lebih baik kita jual, infakkan fisabilillah, lagi bermanfaat. Ya kan? Kita tak boleh setakat mengandalkan ataupun bersandar kepada solat kita, puasa kita. Itu semua adalah amalan-amalan yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada orang ramai. Kita meninggal dunia, terputuslah amalan itu. Kita kena cari amalan-amalan walaupun sikit, tapi berterusan. Walaupun kita dah meninggal dunia, maka pilihlah amalan-amalan yang senantiasa mengalir. Shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf. Ada harta benda kita, dah kita wakafkan. Apa yang kita perlu kita ambillah untuk keperluan kita. Sisa baki itu kita wakafkan. Tak perlu pun hidup bermewah-mewah kat dunia ini. Kita akan meninggal dunia. Rugi sangat. Ya, semua harta benda itu kita tak tabung, kita tak simpan kat bank akhirat kita. Infakkan fisabilillah. Pembangunan pondok, madrasah, masjid, bagilah. Dan tidak akan berkurang harta itu. Semakin kita infakkan, dia akan semakin bertambah. Semakin banyak manfaat yang kita akan peroleh. Tapi Ustaz, saya tak ada harta lah Ustaz. Macam mana pula saya nak beramal jariah Ustaz? Jangan risau. Ada yang kedua. Awaladin salihi yad'ulah. Apa dia? Awal ilmin yuntafa'u bih. Tak ada harta tapi ada ilmu. Okey, belajar. Mengajarlah. Ajar dia apa yang kita ada kepada orang yang bermanfaat. Kita ajarkan. Maknanya Ustaz kena mengajar agama aja. Tak semestinya. Kita ada kepakaran, mohon maaf, perempuan buat di sini panggil buat kek. Panggillah jiran tetangga, anak-anak yatim, jom saya ajarkan cara buat kek macam mana. Semua percuma. Jom mari sini. Itu juga amal dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Tapi Ustaz kepakaran saya bahasa Inggeris je Ustaz. Okey, ajarkanlah bahasa Inggeris kepada orang yang tak faham. Itu juga amal jariah. Bagi orang yang mampu baca Quran, pandai di bidang Quran, mengajarlah. Ajarkan Quran. Iqra itu. Jangan pula cakap, alah setakat mengajar Iqra je pun Ustaz. Boleh ke Ustaz? Kenapa pula tak boleh? Itu yang paling basic. Kita mengajar Iqra kepada orang lain, kepada orang ramai, dengan berkat dia kita ajar Iqra, lalu kemudian dia baca Quran, maka setiap Al-Quran yang diorang baca itu kita pun memperoleh pahala dia lah. Tapi Ustaz tak pandai lah Ustaz. Awaladin salih. Ada anak-anak yang kita tinggalkan yang tergolong sebagai orang-orang salih. Kita hantar dia pergi belajar kat madrasah, kat pondok, agar menjadi anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita walaupun kita telah meninggal. Macam tu lah. Jangan pula cakap, saya tak
inilah Ustaz, saya tak tahu lah Ustaz macam mana nak beramal jariah. Banyak je amal jariah, bukan setakat sedekah jariah je, bukan setakat wakaf je, banyak. Bagi idea kepada orang-orang yang perlukan idea yang baik. Itu juga adalah amal soleh lagi. Macam kalau dalam majlis pengajian kami itu, majlis ihya kami, ada beberapa jamaah kita yang berkhidmat untuk mencatat poin-poin daripada pengajian, buat nota, lalu kemudian disebarkan. Itu juga amal jariah. Ada yang susun jadwal nak buat program ini Ustaz, nak buat daurah ini, itu juga amal jariah. Seluruh sumbangan kita, seluruh bantuan kita untuk program-program ilmu, kita pun memperoleh amal jariah daripada ilmu. Pihak pengurusan misal EJK daripada suatu perhimpunan, majlis ilmu dan lain sebagainya, itu juga amal jariah. Jangan risau, bukan setakat ustaz yang mengajar je yang memperoleh amal jariah. Siapapun yang terlibat di dalam program itu, membantu dalam program itu, dia pun akan memperoleh amal jariah. Nah, sikit je lagi pun. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mempercayai semua perkara yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada para Nabi dan Rasul yang lain. Mereka juga percaya dengan pasti tanpa ragu akan adanya akhirat berikut kejadian-kejadian pada waktu itu seperti kebangkitan jasad dan roh, sekaligus dari alam kubur, perhitungan amal, ganjaran, timbangan amal, sirat, syurga dan neraka. Orang-orang ini yang disifati dengan hal di atas iman kepada perkara gaib, mendirikan solat, membayar zakat, percaya kepada hari akhirat, iman kepada Al-Quran dan kitab suci yang diturunkan sebelumnya, iaitu Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim. Mereka itulah yang berada di atas cahaya dan hidayah dari Tuhan mereka. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mereka lah yang mendapatkan tingkat yang tinggi di syurga. Naam. Jadi kita diwajibkan untuk beriman juga kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas para nabi dan rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, sebelum kitab-kitab itu diselewengkan. Ya, setakat beriman je, bukan tidak diwajib, malah diharamkan untuk mengamalkannya. Beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas para nabi dan rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi diharamkan untuk mengamalkannya sebab seluruh isi kandungan daripada kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran daripada hukum hakam telah dibatalkan oleh isi kandungan daripada Al-Quran. Itu adalah bagian daripada tanda yang seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian pengajian tafsir kita pada malam hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung esok Isnin malam Selasa pukul 8 sampai pukul 9.30 lah macam malam ini. Semoga